Ush, banyak, banyak, banyak sound, background sound. Okay? Dekat link tersebut, tekan kat Padlet, dekat link tersebut, ada Google Drive. Tekan Google Drive tersebut, ya, ada you all punya, jap. Okay? Boleh tengok, nak hantar assignment nanti, ya. Ada tak saya bagi template. Dekat drive tersebut ada template. Itulah template yang anda kena gunakan. Mungkin ada yang tak faham, tak apa. Hari ni saya akan jelaskan satu persatu. Okay? Saya akan jelaskan satu persatu. Alright. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Tak apa, saya start dulu. Hari ni kita masuk ke kuliah kita yang pertama. Then let's take a look our Google Drive. Sekejap, I try to share my screen. Right. Sorry for the background, okay? The dog is barking. Sekejap, bismillah. Apa I buat? Saya masuk saya punya drive. So you all boleh share drive tersebut dengan kepada anda punya email. No problem. Okay, so saya sengaja menggunakan Google Drive to teach you at the same time how to manage your folder using internet, using online kan benda tersebut. So bila benda ni online, you can do your work everywhere kan. Macam saya lah kalau balik kat sekarang, saya balik kampung, even tak bawa laptop saya sendiri, but I can use another device because all my documents kan I saved dekat online kan. So insyaAllah dia mungkin lebih secure kan, takkan hilang insyaAllah berbanding kalau kita simpan di desktop kita. Okay, so I nak you try to do the same thing, start because we are already entering university stage kan. So ini adalah salah satu cara you all manage your work. Okay, nampak Ya, kat sini dia. sambil semua boleh nampak tak my screen? Nampak. Nampak, okay? So nampak ni I buat folder March, Oktober, September ni untuk CTU 101 sahaja punya folder. Okay, kita Oktober 2020. Ni untuk group you all account. So macam ni you manage your drive. Okay? And then pergi bawah ni template kertas kerja. Tapi tak apa, hari ni saya nak tunjukkan bahan pengajaran. Kita masuk dulu bab 1 kita, insyaAllah. Okay, bahan pengajaran, you all boleh refer buku ni. Ada yang mesej saya, Madam boleh tak guna buku ni? Guna je. Tetapi guna apa-apa saja buku yang berkaitan. As your own reference. Okay, as your own reference. As long as benda tersebut berkaitan dengan fundamental of Islam, never mind. Boleh saja. Okay, boleh saja guna. Tak kisah buku Malaysia, bahasa Melayu ke Inggeris ke Rusia ke French ke, terpulang. Okay. Tapi ini adalah buku rujukan yang kami UiTM Terengganu sediakan. Okay. Ini yang saya gunakan. Okay. So you all boleh download. Tak download pun kalau you all selesa baca online and then you do your own notes kan. Buat. Yeah. Buatlah begitu. Ini biar on kat sini pun tak apa kalau you all tak nak terpulang. Okay. Terpulang. Okay. Mari kita masuk ke bab 1 kita hari ini. Sangat simple. This is a very intro, just a briefing about tasawur Islam. I do believe that all of you memang dah acknowledge lah benda ni kan, acknowledge and dah belajar benda ni daripada sekolah rendah lagi kita dah belajar. But sekali lagi, kelas CTU 101 ini adalah untuk recall balik you punya pelajaran yang lama-lama tersebut. And I hope and I expect that you boleh lagi lah bila saya tanya saya suka tanya saya akan tanya kejap lagi siapa-siapa yang kat sini. So boleh tengok Islam sebagai ad-din. Yang ni boleh baca. Islam itu adalah
Ad-din. Ad-din ni apa? Ad-din ini adalah agama. Apa tujuan dia adalah untuk drive kita ke arah kesejahteraan dan keredaan hidup di dunia dan juga di akhirat. Itu sepatutnya fungsi agama kita. Tetapi adakah kita betul-betul menghayati nilai agama yang diberikan ini ataupun tidak? Wallahu a'lam bisawab. Tepuk dada, tanyalah iman masing-masing. Ya. So bila kita ada kita rasa bahawa Islam yang kita bawa ni bukan culture sahaja, ia adalah amanah kita yang perlu kita bawa di dalam diri kita. Kita pergilah ke mana-mana sahaja, belajarlah sampai luar negara ke, kita pasti insya-Allah akan menjadi orang yang bertakwa, yang beriman, ya, yang insya-Allah ya tak terpesong daripada landasan Allah. Dosa sikit-sikit tu kadang-kadang susah kita nak elakkan, tapi at least jangan buat benda-benda yang melibatkan dosa besar. Kalau tak jelas mungkin boleh bagi tahu ya. Okey. So, boleh tengok okey, keperluan manusia kepada agama. Percaya ataupun tak, antara rujukan yang saya dapat, mereka yang free thinker, ya, kebanyakan mereka kat luar yang mengamalkan free thinker, tak nak beragama dan sebagainya. But at the same time, mereka sebenarnya ada satu fitrah, ada satu nature feeling yang mana um, mereka nak ada something to depend on. Kan? Bila menangis, bila sedih, kita nak depend on someone. We need another shoulder to cry on, kan? We need someone. We need someone. That kind of situation, situasi sebegitu sebenarnya adalah salah satu petanda yang kita memerlukan sesuatu. Okay? Macam kita orang Islam, kita tahu sesuatu itu adalah Allah. Sesuatu itu adalah Allah. Kita try lah. Kita try happykan diri kita dengan beli baju yang ikut standard kita lah. H&M, Uniqlo, what else? Kita happykan diri kita dengan beli material kan. Beli kasut ke, pergi shopping, pergi tengok wayang. Because kita rasa itu adalah the index of happiness. Happiness index. Tetapi at last kita akan rasa lost, kita akan feel yang kita ni loser bila kita tak ada sesuatu. Bila kita diuji and then baru kita tahu, ya Allah, rupanya kekayaan yang aku ada hari ini, kasut yang cantik, handbag yang mahal, rupanya tidak membahagikan aku. Kita akan duduk dan kita akan kenal. Mungkin sekarang you all tak rasa, sebab mungkin sekarang you all berada di stage yang tengah enjoy, Tapi satu hari nanti, bila Allah uji sesuatu yang berat, anda akan duduk dan anda akan rasa, ya, Alhamdulillah atas nikmat iman dan Alhamdulillah atas nikmat Islam yang telah diberikan kepada aku. Itulah tandanya anda depend on Allah, depend on something. Tapi untuk yang free thinker sebenarnya dia lain lah, dia punya konsep kan. Dia rasa macam perlukan sesuatu, rasa macam kosong. Apakah itu? Itulah tandanya manusia itu memerlukan kepada agama. Tapi kadang-kadang dia orang macam ego, aku tak perlukan agama. Aku siapa tu? Dia orang cuba menafikan keperluan mereka itu. Sebab salah satu tanda manusia ini memerlukan agama adalah, contohnya you all tengok banyaknya orang suicide kan, bunuh diri. Okay, bunuh diri. Sebab dia dah rasa tak ada tempat untuk bergantung. Tak ada tempat untuk bergantung. Manusia pun dah tak nak dengar dah dia. Dah berada dalam satu situasi yang sangat desperate. And at last, kemana diorang pergi? Terjunlah bangunan. Kemana diorang pergi? Hang their own, hang diri mereka dekat mana-mana, kat pokok. Kalau dekat Jepun ni, saya pernah beritahu sebelum ni, dia ada satu forest, suicide forest. Memang itu tempat orang untuk bunuh diri. Sebab dia dah rasa dah tak ada tempat untuk dia depend. Kan? Dia dah cuba reach manusia, dia cuba reach itu, dia cuba reach ni, and then dia bunuh diri. Dah tak ada. Kalau kita Islam, kita tahu berat macam mana pun kita still ada Allah.
Itulah dinamakan iman. Itu yang dinamakan iman. Ya. Okey, ni boleh baca ya. So pengertian agama ini secara umum saya sentuh, agama ini um, bermaksud percaya kepada Tuhan, percaya kepada Allah. Ya. Sebab tu di dalam ada perbezaan definition belief and trust. Ada dua belief and faith. Ada dua meaning. Belief tu we just believe, oh I believe. Okay, saya percaya awak akan I believe on you. I know you can leave me. Ni bila kita pak makmur kan. You all ni kan. I believe on you. And beza, I have faith. I have faith on you. Berbeza makam. Kalau believe, just believe. Maksudnya, okay, I percaya kat you, tapi you kena buktikan yang you sayangkan I. Selalunya believe ni kita kena saksikan dengan mata, baru aku percaya kau. You ke kau ni kaya. Tunjuk sikit bukti kau kaya, baru aku percaya. Tu believe. Okay? Kalau faith, tak apa, tak tunjuk pun bukti. I have faith on you. Makam kepercayaan tu lagi tinggi. They don't need evidence to have faith on someone. Itu sepatutnya tingkatan kita dengan kita punya makam kepercayaan kita dengan Allah. I have faith in Allah. Okay? Even Allah uji aku berat macam mana pun, I still have faith. Tak apalah. Allah ujilah aku. Aku percaya bahawa ujian ini adalah untuk meningkatkan makam darjat aku. Itu faith. Mungkin makam tu mungkin kita ada kan, mungkin kita tak ada kan. Mungkin kita kebanyakannya kepada believer. Belief kan, kita adalah believer kan. Maksudnya Allah show something pada kita, baru kita percaya, baru meningkat iman kita. Mungkin. Ya. Okay, sumber ajaran kita apa? Nanti kalau keluar, sumber asas kita Al-Quran, As-Sunnah. Ini biasalah ijtihad. Ya. Okay, mari kita tengok ni Al-Quran ni maksudnya apa. Daripada apa dia punya kata verb dia, kata terbitan dia qara'a yaqra'u, yang bererti bacaan. Ya. Nama lain Quran adalah Furqan, kitab dan Az-Zikr. Ya. Boleh refer, boleh baca balik. Adalah mukjizat kepada Nabi Muhammad SAW. Tetapi anda kena faham bahawa Al-Quran ini very general. Dia sentuh berkaitan dengan jenayah, berkaitan dengan aurat, ya, berkaitan dengan bagaimana kita harus menyantuni suami, menyantuni isteri kita, anak-anak kita, bagaimana kita harus manage our property, kan? Tetapi yang melengkapkan Al-Quran, yang menjelaskan ayat-ayat Al-Quran yang mujmal, yang general adalah hadis Rasulullah SAW. Contohnya berkaitan dengan hari akhirat. Surah Yasin, ya. Nanti you all baca sambil hafal surah Yasin tu, tengok maknanya. Surah Yasin tu berkaitan dengan apa, kan? And then okay, surah Yasin ada sebahagian ni berkaitan dengan hari kiamat, ya. Berkaitan dengan penciptaan manusia dan sebagainya, hari kiamat. Tapi dia sangat general. Siapakah dan apakah yang melengkapkan, yang menerangkan lagi, yang mendetailkan lagi Al-Quran adalah As-Sunnah. Okay? Hadis Nabi. Nabi kata apa? Fasa-fasa kiamat itu ada beberapa. Pertama, fasa kiamat itu berlakunya kiamat kecil. Apakah itu kiamat kecil? Bla 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 bla. Dah ada ke tandanya kiamat kecil kat dunia ini? Banyak kiamat kecil, kan? Kiamat besar, apa tu? Tanda-tanda yang besar, tanda kiamat yang besar. Apakah dia? Ni siapa yang buat 2012 ni, ada tak 2012 kat sini? Ada tak 2012 kat sini? You boleh. Ada. Tolong keluarkan fasa-fasa tersebut dalam you all punya discussion. Ya. Okay, itulah tugas hadis, iaitu untuk menerangkan lagi Al-Quran yang tak mungkin Al-Quran tersentuh general, hadis yang akan mendetailkan lagi Al-Quran tersebut. Tak boleh salah satu kita ambil. Tak boleh ambil Al-Quran, As-Sunnah tak nak ambil, tak boleh. Tak nak ambil As-Sunnah je, tak nak Al-Quran, tak boleh. Katanya Al-Quran dah dimanipulasikan, Al-Quran dah ada banyak version. No. Alhamdulillah, Al-Quran tidak ada version yang lain.
you know. So melainkan dibuat oleh mereka-mereka yang tidak inilah setakat yang terjual adalah masih lagi version yang version yang sekejap ya. Version yang memang itu adalah asalnya. Itu adalah janji Allah untuk memelihara Al-Quran. Okey. Okey. Seterusnya, ini sumber-sumber. Apakah itu ijma'? Ijma' ni maksudnya para ulama'. Para ulama' yang awal-awal, bukan yang ulama' sekarang. Ijma' yang awal-awal. Qiyas ni apa pula? Qiyas ni maksudnya menyamakan. Okey, dari segi istilah, menyamakan sesuatu masalah yang tidak ada nasnya dengan masalah yang sudah ada nas. Apa pula ni? Dia menyamakan. Contohnya, Al-Quran, uh, contohnya Allah haramkan apa dalam Al-Quran? Haramkan arak, kan? Ada tak Allah sebut haramkan dadah? Tak ada kan? Dadah ni adalah isu-isu contemporary yang mana datang pada tahun 1600 dulu, kan, start ada ganja, kan, dari tumbuh-tumbuhan. Dan semakin teruk lah sehingga ke hari ini, yang mana tumbuh-tumbuhan yang bersifat memabukkan dah dijual banyak tempat kat negara-negara Amerika sana, kan, kat Malaysia pun ada sebagai tempat. Macam mana kita nak mengatakan dadah itu haram? Ataupun minum-minum apa benda-benda yang memabukkan itu haram. Macam mana ulama-ulama menetapkan itu haram? Dengan menggunakan konsep kias, iaitu menyamakan elemen-elemen yang ada pada produk-produk yang terkini, samakan elemen tersebut dengan apa yang Allah dah letakkan dalam Al-Quran. Faham tak semua ni? Contohnya, kalau kita minum arak, kan? Kalau kita minum arak, dia punya consequences ni adalah mabuk. Betul tak? Betul. So, mendatangkan mudarat, ya, minum arak mendatangkan mudarat, itu yang memang dah ada dalam Al-Quran. Memang dah lama dah minum arak tu. Ya, haram. Sebabnya dia ada elemen memabukkan. Dia ada elemen memudaratkan. Dia ada elemen, sebab tu para ulama mengatakan arak ini adalah raja segala maksiat. Kenapa? Sebab bila kita minum arak, bila kita mabuk, kita akan buat benda yang maksiat yang lagi besar. Kita akan rogol orang. Kita mabuk, kita bawa kereta, kita akan langgar orang. Maksudnya dia memanjang-manjangkan kemudaratan. Ya, sebab tu dia haram. Itu elemen arak. So apa elemen-elemen yang ada dalam Al-Quran itu dengan produk yang terkini? Cuba kiaskan, cuba samakan. Macam kita, you all lah samakan makwa ni dengan makwa you all, ex makwa you. Dua-duanya cantik. Sama kan? Itu namanya proses kiaskan. Gitu. Samakan yang sebelum ni dengan selepas. Begitu. Okay? So bila ada produk yang terkini like dadah ke apa-apa yang akan datang yang kita tak tahu lagi, kan, kalau benda itu memabukkan, kalau benda itu memudaratkan, dan yelah adalah banyak mudarat yang lain, dan walaupun tak ada dalam Al-Quran, kita boleh kiaskan dengan apa yang dah ada dalam Al-Quran, dengan ada yang cukup yang elemen-elemen tersebut, maka kita boleh jatuhkan haram kerana menggunakan konsep qiyas. Faham tak faham? Faham. Bagus. Alhamdulillah. Okey, boleh baca balik semula. Okey, ini skop ruang lingkup ajaran Islam. Sangat sikit je ni, insya-Allah. Tak banyak sangat, ruang lingkup ajaran Islam sangat meluas. Kita ada akidah, kita ada syariah. Seperti apa yang saya sebut tadi, akidah ni apa? Akidah ni benda yang dalam inner korang, dalaman kepercayaan korang. Sebab kepercayaan ini adalah dari dalam, daripada hati kita, daripada fikiran kita. Kita faith kepada Allah. Kita percaya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okey, dalaman kita. Pokok ini very fundamental. Okey, sangat-sangat basic. Mesti kena ada. Yeah? And then syariah ni adalah bukti, adalah how you show it that you love Allah. How to show that you love Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So you have to live yourself with
syariah guidance. Itulah syariah. Maksudnya peraturan hidup kita ini dinamakan syariah yang mencakupi segala aspek kehidupan. Okey, contohnya kalau you kata you seorang Muslim, kalau you kata you seorang yang beriman kepada Allah tapi you tidak solat, adakah you menjalani kehidupan bersyariah ataupun tidak? Anyone? Tidak. Tidak. Macam you kata you cinta kan. You cinta kan. Asyik Pak Umak Bu je kan. Madam ni. You cintakan ibu bapa anda. Tetapi apa buktinya? Okay? Buktinya tolonglah berbakti kepada mereka, ringankan beban mak ayah kita lagi yang sakit ataupun yang dah tua, bantu masak, bantu kemas rumah. Itu tandanya dan buktinya dan bagaimana you show to them that you love and you care to your parents. Okay? Itulah the way you deliver yourself, the way how you style yourself and yeah, bukti kita cinta dan sayang kepada Allah, sayang kepada ibu bapa kita, sayang kepada Nabi Muhammad kita. Kita percaya adanya Allah, percaya adanya Nabi, tetapi kita tidak solat, tetapi kita tidak melakukan perkara-perkara sunnah. Tidak sempurna iman kita, ya. Tak sempurna Islam kita. So nak kata ruang lingkup Islam ni sempurna, kena ada akidah. Itu penting. Kena hidup dengan cara hidup Islam. Kena melakukan akhlak-akhlak sebagai seorang Islam. Janganlah komen-komen ya. Contohnya artis N, Nonoi nama dia contoh. Nonoi ni asyik pegang perut je kan. Jalan pegang perut kan. Orang pun komen, eleh sajalah tu nak show off pegang perut. Bukan main kata-kata yang you all tulis kat komen. Adakah anda pernah fikir sebelum anda komen, tak kisahlah dalam mana-mana ruangan, orang kaya ke, orang miskin ke, orang bersalah ke, orang ni, ada ustaz dituduh mencabul ni, you all terus tanpa menyelidik, terus komen. Oh, penunggang agama, penunggang tu, menunggang ni, penyodol lah, komen. Geram. Kan? Dah tak percaya dengan para ustaz, dengan para ustazah. Orang pakai tudung ni. Kan? Makian yang you all berikan sebab you all rasa apa? Benda ni online, di hujung jari saja kan? You all tak berjumpa dengan orang, you all rasa you all selamat. Kan? Cuba kalau cakap depan-depan, berani ke? Kan? So, kena amalkan akhlak yang baik. Even tak ada siapa pun tengok anda. Itulah sebenarnya bila kita bersendiri tanpa dilihat orang, itulah sebenarnya siapa anda. Kalau you all boleh menjadi orang yang baik, even you all bersendirian, anda pasti baik bila beramai-ramai. Bila kita bersendirian ni selalunya kita diuji lebih sikit lah. Time tu lah kita nak tengok movie yang bukan-bukan, nak tengok porno. Sebab kita bersendirian. Nak komen macam-macam. Tapi sebab kita meletakkan Allah itu sebagai orang yang melihat kita. Kalau orang yang bersendirian dia bagus, bersendirian pun dia memang baca buku, baca Al-Quran, tak perlu nak dekat media sosial je nampak dia baca Al-Quran kan. Rupanya bila bersendirian pun dia baca Al-Quran, bersendirian pun dia boleh menahan diri dia daripada melihat video-video yang tidak bermanfaat, buat benda yang tak manfaat. Dialah orang yang terbaik di sisi Allah dan juga di sisi manusia. Okay, so tepuk dada dan tanya pada diri anda semua, adakah aku ni orang yang baik bila aku bersendiri? Ataupun aku ni hanya orang yang baik bila berada dalam ramai-ramai orang. Ada setengah orang dia baik dan dia paling terbaik bila ada orang je. Tapi bila dia bersendiri, habis macam-macam. Okay, jadilah orang yang baik waktu bersendiri anda dan waktu anda sedang dalam keramaian. Okay, itulah akhlak. Akhlak yang baik. Okay, so ni skop ajaran Islam macam-macam. Semua. Ekonomi, kejuruteraan, sains, semua Islam mencakupi semua aspek. Sebab tu, even you all from account faculty, anda semua perlu menjadi seorang Muslim yang berkualiti. Sebab apa? Sebab nanti kalau you all jadi accountant, kalau you all tak amalkan Islam, macam mana jadinya? Porak-poranda. Cubalah jadi seorang accountant tetapi masih lagi mengekalkan agama Islam.
Islam mengamalkan apa? Hidup yang produktif ya. Bangun pagi, kena cergas-cergas, tidur jangan lewat. And then you boleh perform kat tempat kerja. You boleh perform dalam kelas. Kan? Bila you all dah mental, dah stable, tidur lena. And then bangun pagi awal, pagi-pagi dan bangun solat dan sebagainya. Malam-malam tak adalah minum arak kan, mabuk, esok pagi susah nak bangun. So kita show kan yang kita ni adalah orang yang berkualiti. Yang mengamalkan cara hidup yang baik. Be productive and then you will perform well dekat tempat kerja anda. Itulah kualiti seorang Muslim. Janganlah jadi yang lemah. Janganlah jadi yang malas, yang ngantuk, yang tak perform kan. Okay? Okay. Even you all dalam bidang apa sekalipun. Bidang hotel. Saya ada student saya dalam bidang hotel sebelum ni kan. Habis kelas, habis kerja, dia dah habis dah. Madam, thank you madam. Saya dapat kerja dekat sini, sini, sini. InsyaAllah saya akan teruskan nasihat madam. Seronok saya dengar. Saya kata apa? Even you all jadi bekerja kat hotel ke, jadi bahagian apa sekalipun. Prinsipnya jangan tinggalkan solat. Kan? Jangan tinggalkan solat. InsyaAllah Allah akan jaga anda. Anda jaga Allah, Allah akan jaga anda. Susah macam mana pun, lewat macam mana pun, still kena solat. Okay? Paksa diri. Untuk menjadi baik ni memang kena paksa. Tak apalah mula-mula ni orang kata fake ke apa ke. As long as kita buat benda yang baik, yang dituntut agama, pedulikan apa orang cakap. Okay? Pedulikan apa orang cakap. Yang penting dengar cakap saya. Jangan dengar cakap saya. Dengar cakap Allah lah. Melalui saya nasihatkan anda saja. Ya? Even sekarang saya pun menyampaikan ini, tapi tak bermakna pun saya dah baik, dah bagus. Tidak. Saya pun, apa yang saya share hari ini pun adalah satu nasihat sebenarnya untuk diri saya juga. Okay? So ini adalah skop ajaran Islam. Ada jihad. Adakah Islam mengajar kita untuk menjadi pengganas dan sebagainya? Tidak. Ada proses-prosesnya ya. Kita tidak akan menyerang sekiranya kita diserang. Itu prinsip peperangan ataupun berjihad dalam Islam. Kalau kita diperangi, itu baru kita boleh perang orang. Okey? Adalah jihad. Tapi jihad anda sebenarnya jihad melawan nafsu. Jihad menentang hasutan syaitan. Tengoklah yang apa ada orang hasut kita, tengok. Kadang-kadang dalam telinga kita je, dalam badan kita, dalam kita punya fikiran. You seorang dah ni, cuba buka je ni. Buka link ni. Tengoklah video ni, tengoklah video yang tidak ni. How you nak counter that feeling? Macam mana tu? Seorang jawab saya. Macam mana you all nak melawan nafsu tersebut? Istighfar. Macam mana nak lawan? Istighfar. Lepas tu kena lawan dengan fikir Allah tu tengok kita. Menjadi tak? Kalau untuk Alhamdulillah diri you, menjadi. Yasmin. Alhamdulillah menjadi. Alhamdulillah. Apa yang nafsu yang anda cuba lawan tu? Makan. Oh, makan. Menjadi Jadi. Okay, saya nak dengar pula komen lain. Lelaki someone? Lelaki? Saya panggil nama Manakah lelaki? Sekejap. Lelaki. Saya panggil lah, tak kurang. Harith. Nama yang first saya nampak ni. Harith Najmi. Saya. Apakah nafsu yang anda rasa paling susah anda nak lawan? Dan bagaimana anda, tak apalah, tak payah cerita yang tu. Apakah nafsu yang anda pernah, orang kata, jihad menentang nafsu tersebut dan anda berjaya? Lewat solat. Lewat solat. Berjaya lah ni kiranya? Alhamdulillah. Ke masih lagi dalam proses? Dalam proses kot. Masih lagi dalam proses. Okay. Selalunya apa yang buatkan awak lewat solat? Main phone. Main phone, tengok Instagram, main TikTok. Ke main game, kan? Sama je.
Saya rasa semua orang pun sama juga macam tu. Kadang kita layan Instagram, layan phone. Tengok dah tak sedar kan waktu tu berjalan dengan sangat cepat kan. Rasa macam baru nak baring. Baru nak buka, baru nak pegang phone. Tengok dah, alamak dah kelas Dr. Farah pula kan. Sebab tu saya kalau time saya banyak kerja ke, time tu saya nak fokus weekend kan, selalu weekend saya fokus untuk spend time dengan family ataupun nak kemas rumah. Saya memang jangan start dengan phone. Saya takkan start dengan phone sebab berhantu. Sebab phone ni berhantu. Sekejap, kucing saya bersin lah. Okay. Jangan start dengan main phone. Kalau main phone memanglah tak kemas rumah aku dibuatnya. Okay. So, you can, anda semua boleh handle lah. Boleh handle semua benda tersebut. Semuanya terpulang pada diri anda. Okay. Alright, saya rasa cukup untuk topik satu kita tu. Anda boleh baca balik semula lah. Ya. Slow-slow apa maksud apa makna jihad, apa makna ni, bagaimana contoh. Selalunya periksa exam saya akan selalunya bab satu ni objektif je. Ya. Kita akan tanya apakah contoh-contoh jihad menentang nafsu. A, B, C, D. Macam tu je. InsyaAllah mudah je ya. Kita akan bincang dari semasa ke semasa. Jangan risau. Okay. Nanti you all dah siap hantar movie, dah siap hantar assignment. Hujung-hujung nanti kalau dah habis syllabus, selalunya syllabus saya cepat je. Saya tak akan drag lama-lama. Ya. Hujung-hujung nanti kita discuss. Okay, movie Kiamat contohnya. How to relate dengan syllabus kita. How to relate dengan bagaimanakah pandangan kiamat yang dalam Islam punya macam mana. Okay. Itu bukan presentation ni, itu just discussion. Saya akan panggil nama seorang-seorang dalam ni, kita discuss. Jangan tanya lagi soalan. Yang movie tu kita nak present ke madam? Tak. Jawapannya adalah tidak. Faham tak? Tidak. Okay? Tidak ya. Hanya yang movie tu hanya writing dalam kertas kerja ni. Okay. Nanti logo ni korang tukar. Nampak ni Akademi Pengajian Islam. Logo ni tukar logo UiTM Terengganu yang general logo. Faham? Nanti carilah dekat internet. UiTM Terengganu logo. Cari semuanya Google. UiTM Terengganu logo. Kita dah masuk universiti ni, kena banyak cari. Pilihlah mana-mana yang bersesuaian. Okay? Tak pun mungkin dalam subjek-subjek lain dah ada dah logo tersebut. Okay? You all boleh ambil je. Boleh search cari. Okay? So, saya nak ajar anda semua macam mana nak cari bahan research, bahan nak literature review ni. Okay, sekejap. Okay, ni jangan lupa letak foto rasmi sahaja. Formal. Foto. Okay? Okay. Ini tak apa, ni tinggalkan penilaian. Okay, isi kandungan dia. Okay. Isu 1, 2, 3 ni, kalau korang ada 5 orang kan, boleh tambah 4 lah. Satu lagi, 2 point. Kalau ada berapa orang, boleh tambah. Okay, ikut bilangan dalam grup anda. Ataupun buat 3 isu sahaja. Pengenalan ni bagi orang yang keempat. Kesimpulan dan rujukan ni bagi orang yang kelima. Member anda yang kelima. Faham tak? Bahagi-bahagikan. Pengenalan ni bagilah Jenny. Isu 1 ni bagilah Hygiene. Yang kedua ni bagi Dungsik. Yang ketiga ni bagilah kat ni pula. Yang kesimpulan dengan rujukan ni bagilah ke orang lain pula. Macam tu. Tak payahlah semua buat isu-isu je. So isu 3 pun dah cukup membadai. Okay? Alright. Okay. Saya ajar satu-satu. InsyaAllah saya ajarkan bagaimana nak cari rujukan. Okay. Perhatikan betul-betul. Harap ada apa nak tanya boleh terus tanya. You just search Google Scholar. And then Google Scholar ni memang artikel-artikel sahaja. Okay, rujukan apa yang anda boleh buat? Rujukan adalah rujukan akademik sahaja. Tak bolehlah daripada majalah mangga. Ya, tak boleh. Surat khabar boleh.
Website boleh. Website yang ada authority je lah, macam website kesihatan, apa, Kementerian Kesihatan, Kementerian Pertahanan ke, Kementerian Kerajaan sahaja. Website yang official sahaja. Okay, kalau newspaper kan sekarang dah ada online kan, boleh. Berita harian pun boleh rujuk kat situ. Tetapi kalau blog-blog you all nak baca tak ada masalah. Sekadar baca sahaja tak ada masalah. Tetapi kalau nak masuk dalam sini, dalam ni tak boleh masuk blog. Okay, yang nak masuk dalam kita punya kertas kerja hanyalah akademik punya writing sahaja. Rujukan akademik, rujukan yang ada authority sahaja. Siapakah rujukan tersebut? Tengok ni. Jurnal artikel, buku, online sources. Online sources ni kadang-kadang ada je orang akademik buat online sources kan, macam Prime Minister Office Negara Brunei. Kan? Maksudnya bukan orang cika-cika, maksudnya yang website yang official, yang ada authority. Bukanlah contohnya Beautiful Nara. Oh Bulan, tak boleh. Kan? Oh Bulan. Apa lagi blog-blog yang ni? Apa Beautiful Nara. Ni tak boleh. Larang sekali. Nak baca je boleh. Tak ada masalah. Baca boleh. Tapi nak buatkan letak dekat you all punya ni, rujukan ni tak boleh. So you all, siapa yang cari bahan rujukan tu tolong tulis macam ni. Lengkap. Siapakah orangnya? Wan Nurhaniza. Siapa penulis? Kalau penulis tu ada 5, tuliskan semuanya. Bila tahun dia? Apakah tajuk buku dia? Ni. Analysis of the Development Indices Paradigm. Apakah ini dia punya tempat dia terbit? Global Journal Al-Thaqafah. Ini dia punya jilid dan ini dia punya muka surat dia 103 hingga 108. Beginilah cara nak tulis artikel dekat bahagian rujukan, dekat last. Dia ada beza tau. Nanti saya tunjuk satu-satu. Ini rujukan yang last. Ya. Maksudnya you kena list down kan penuh. Kena list down kan nama dia. Kena list down kan publisher dia. List down kan muka surat. Tahun. Macam ni lah ikut contohnya. Ini dekat rujukan yang last. Senarai rujukan. Tetapi kalau dekat sini, dekat pengenalan ni, dekat isi, dekat teks, tak perlu. Dekat teks, cara you all buatnya adalah nama dia dalam kurungan, Farah Safura, nama penulis tersebut ni contoh, tahun dia publish buku ataupun jurnal ataupun berita tersebut bila? 2019 tutup. Ini cara dekat teks. Ini cara tulis rujukan dekat teks. Faham tak faham? Faham. Tak apa, cuba dulu. That's why saya minta anda hantar draft. Draft tu bukan draft point-point je, kena buat sikit-sikit. Okey, macam ni. Ini adalah cara rujukan dalam teks. Tetapi rujukan dekat bawah ni, dekat senarai ni, kat for ni, kat rujukan ni, kena bubuh nama penuh. Farah Safura, apakah tajuk buku dia, muka surat berapa, ikut yang template ni. Faham tak? Faham. Dekat teks buat macam ni. Okay, saya tunjuk Saya tunjuk contoh kat Google Scholar. Okay, kita tengok berkaitan dengan mental illness. Okay, you all buat berkaitan joker contohnya kan. Mental illness statistik contoh, in children contoh. Macam itulah, type je apa-apa tema yang berkaitan dengan you all punya. So banyak ni, jangan kata tak ada rujukan. Banyak sekali rujukan. Dalam bahasa Melayu pun boleh. Contoh. Kat Google Scholar ni confirm yang ni. Kesihatan mental di Malaysia. Nampak tak ni? Saya punya screen. Nak tengok Indonesia punya pun boleh. Tak ada masalah. Boleh. Semua bahasa you all boleh rujuk. Boleh baca. Contoh.
Sekejap ya, saya buka satu. Macam mana caranya you all nak buat rujukan. Ni artikel-artikel. You all kena buat macam ni lah. I mean, you all cara penulisan tu kena macam ni. Ini tak best. Kita ambil lain. Ikut template yang saya analisis dan plak konsep pendidikan keluarga menurut Hassan Langut. Ini Endo ni. Sekejap, konsep kita tengok yang satu. Sekejap ya, saya pilih satu je lah. Sekejap ya, kita tengok. Macam mana? Tak boleh pula. Ni Indonesia lah banyak. Sekejap ya. Kesihatan mental. Oh, tulisan kesihatan. Okay, tak payah kita tunjuk. Okay, ni bahasa Melayu. Orang Melayu kita. Okay. Sekejap ya, saya tengok full text dia. Oh, saya nak tengok full text, full screen. Oh, download lah kejap. Sekejap je. Bagi anda semua faham. Kalau pengenalan tu, sekejap ya, saya kembali ke sebentar tunggu download tu. Pengenalan kat sini. Pengenalan. Ini adalah table ya, isi kandungan. Table of content. Okay, pengenalan kat sini. You all masukkan berkaitan dengan movie tersebut. Movie ini berkaitan dengan siapa-siapa yang berlakon movie ni. Apakah pengajaran. Just pengenalan. Ya, saya bagi contoh kat kakak anda semua punya ya. Padlet. Ya, bagi contoh. Jadi saya upload lah dekat ni. Dekat Google Drive anda. Contoh-contoh yang lepas. Ya. CTU. Jap. Mana kita ambil subjek lain pun tak apalah nanti you. Subjek lain. Op. Ya, kejap. Bagi contoh sahaja. Submission apa ni? Submission. Ya. Submit draft. Okay, kita tengoklah draft diorang. Review baru submit final draft. Ni. Okay. Kita tengok instant family. Ya. Ini contoh. Tak lambat pula my screen. Okay. Macam ni. Ini foto mereka. Saya akan download jap. Bagi kat anda. Macam download aku lupa dah. Okay, saya akan letak kat drive. Boleh tengok. Tapi ni tajuk lain. Okay. Isi kandungan. Isu 1. Usaha untuk menjadi ibu yang baik. Letaklah apa tema dia. Isu kedua apa. Isu yang ketiga apa. Kalau you all buat berkaitan dengan My Name is Khan. Isu pertama apa you all nak highlightkan. Islamofobia di negara barat. Contoh. Apa tema. Terpulang. Okay. Buat macam ni. Comel-comel kakak-kakak anda buat ni. So pengenalan ni dia cakap filem Instant Family ialah suatu filem yang direka daripada sebuah kisah benar. Filem ini ditayangkan pada bila? Terangkan secara umum apakah filem itulah. Siapakah pelakonnya. Dan nampak ni. Pengarah filem ini mengkaitkan isu as-sa'adah. As-sa'adah ni adalah konsep bahagia. Konsep sakinah ya. As-sa'adah dalam keluarga Pete dan Ellie sehingga kan walaupun bla 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 bla. Apakah kaitan dengan silibus yang kita belajar ni? Okay? Nanti saya share. You all boleh tengok, okay? So Instant Family, okay. Usaha untuk menjadi ibu yang baik. Okay, dia datangkan nampak ni. Mengikut statistik dari Jabatan Pendaftaran Negara, jumlah anak angkat melalui perintah datangkan statistik. Okay, kalau pasal joker, siapa yang buat joker, datangkan statistik kesihatan mental ataupun betapa kroniknya masalah mental kat Malaysia. Okay, kalau you all buat berkaitan dengan My Name is Khan. Okay, isu tersebut berkaitan dengan Islamofobia kan. Kalau ada statistik, tunjukkan. Kalau ada situation, ada case, tunjukkan. Letak kat sini.
Buat macam esei sekolah menengah dulu ya. Jangan guna ayat Facebook, jangan guna ayat Instagram. Buat macam karangan dulu. Okey, nampak ni dia datangkan statistik, datangkan hadis Nabi. Masya Allah. Ni dapat A rasanya saya ni. Grup ni. Datangkan hadis Nabi. Kaitkan dengan hadis Nabi. Ibu bapa perlu menunjukkan contoh yang baik. Dalam Al-Quran dan hadis, prinsip tentang pendidikan sosial. Tarol mu'minin, bla 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 bla. Okey. Perumpamaan orang-orang yang beriman ini, tolong menolong, berkasih sayang antara satu sama lain, bagaikan satu tubuh. Datangkan hadis yang berkaitan. Nampak ni? Tengok kakak-kakak awak buat rujukan. Macam ni. Ini rujukan dalam teks. Maksudnya nama orang tu sahaja, penulis, you all rujuk kat mana dan tahun dia. Nampak ni? Hadis Nabi. Dia dapatkan daripada buku mana? Daripada buku ni 2006. Nama orang tersebut, nama penulis dan juga tahun sahaja. Ini di teks. Ini adalah cara menulis rujukan di teks. Ni, okey, ni poin yang kedua. Okey? Datangkan hadis tersebut. Kalau ada ayat Quran, datangkan ayat Quran. Dan dia cuba macam ni. Selain itu, pada minit yang ke-10, terangkan. Pada minit yang ke-1, pada minit yang ke-10 ada menekankan tentang hari kiamat itu berlaku pada hari Sabtu. Contoh je, ni contoh. Sedangkan di dalam hadis Nabi Muhammad SAW, kaitkan. Okey? Nampak ni, cara dia tulis rujukan. Harlock 2001. Just nama dan juga tahun sahaja. Nama dan tahun sahaja. Ni kalau di teks. Seterusnya lah, ini isu yang ketiga. Okey. Tapi kalau dirujukan, awak bawakan tadi siapa nama Hussein ni, dia senaraikan penuh. Ada nama dia, ada tahun, ada dia punya tajuk buku dia, ada publisher dia daripada universiti ni, ada link. Saya akan cek. Ni. Okey. Ini dekat senarai rujukan. Maksudnya lagi lengkap. Faham tak faham ni? Siapa dulu buat? Nanti dah tengok. Bincangan siapa nak buat poin 1. Cuba nanti kelas S2 nanti kan. Saya tak ada buat kelas. Buat discussion dengan kawan. And start dah buat. Tulis. Seorang dapat 2-3 muka surat jadilah. 2 muka surat jadi. Satu isu 2 muka surat. Ada ayat Al-Quran. Ada satu isu letaklah dalam 2-3 reference. Jangan tak ada rujukan. Kalau saya, setiap paragraf kena ada rujukan. Macam ni. Ni tak ada rujukan ni. Kakak-kakak awak buat ni tak ada rujukan ni. Mana rujukan dia ni? Okey. Cara cari rujukannya. Ni. Buka ni. Sekejap ya. Saya tengok kat download saya. Sekejap ya. Sikit lagi. Buka apa dah ni? Habis waktu dah. Sikit lagi. You ada kelas tak lepas ni? 10 suku? Ada? Ada. Ada. Okey, sikit saya nak habiskan. Ya, tutup macam mana? Tutup tak tahu. Mana pula aku punya ni? Ni ke? Entahlah. Sekejap mana pula download dia. Sekejap. Ni. Nampak? Boleh baca. So ini tajuk orangnya siapa ni orangnya? Ni Intan Nurhaila. Ini adalah penulis dia ramai ni. Okay. Kalau you all buat nanti dekat dalam teks, kalau ramai-ramai ni ambil nama seorang sahaja. Intan Nurhaila sahaja. Okay. Ambil nama seorang kalau ramai-ramai. Kalau 2 orang ambil 2. Lebih daripada 3. Kalau penulis ni ramai 3, 4, 5, 6. Ambil 1 sahaja. Dan letak tajuk dia. Tajuk ni bila nampak ni? Bukan tajuk. Tahun dia keluarkan artikel ni. Mana tajuk ni. 2011. Ini cara nak tengok artikel. Ini artikel akademik. Ini dia punya Jurnal Personalia Pelajar. Bilangan 14. Muka surat 37 hingga 44. Ini detail dia. Nak letak nanti dalam template. Ini tajuk dia. Ini semua tajuk dia. Okay, baca. Seorang at least 3 kena baca. Jangan malas. Okay. Make sure dekat senarai rujukan tu 1 paper
At least kena ada 5. 5 rujukan. You all kan 5 orang. Seorang bacalah 1, 2 kan. 1, 2 artikel. Dah. Dah 5 orang, 5 dah. Kalau seorang baca 2, 5, 2 dah 7. Okey lah. Kan satu paper total at least 5. At least 5. Okey. Kalau you all tengok rujukan-rujukan orang lain ni, nampak? Okey? Kalau mereka boleh buat, anda juga boleh buat. Saya rujukan PhD saya beratus-ratus. Saya rasa rata-rata siapa-siapa yang buat PhD pun beratus-ratus, ya. So cuba buat, nanti kelas S2 nanti bincang. Ya. Bincang, duduk siapa nak buat issue 1, siapa nak buat issue 2, bincang. Sekejap saya masukkan dekat sini. Sekejap ya. Contoh. Okey? Nanti boleh tengok balik contoh ni, contoh. Sekejap ya, rename. Tak nak kat sini, saya tak best. Contoh. Dah bagi contoh dah. Okey? Saya masukkan dekat sini lah, comel-comel sikit. Masuk dekat assignment. Okey, boleh tak? Okey, move. Tak gerak ke? Ini apa pula ni? Masuk sini balik. Okey, Mr. Family. Boleh lah. Okey? So, boleh rujuk. Hafazan, siapa dah hafal? Dekat description tu, ramai yang tanya, macam mana letak nama kat description YouTube. Letak nama. Nama anda, nombor matrik, letaklah CTU 101. Boleh. Yang penting ada nama dan juga nombor matrik. Okey, jangan tanya lagi soalan yang dah tahu, Doktor nak letak apa kat description? Letak nama, letak nombor matrik. Nak bubuh subjek tak, doktor? Bubuhlah kalau nak bubuh. Faham tak? Okey, semua dua-dua ni nak kena hantar bila? Sebelum ni lah. Yang grup, sebelum cuti semester saya katakan. Bila-bila lah. Ya, tapi untuk yang assignment ni, yang movie ni, untuk draft, nanti dah siap, letak draft kat sini. Buat grup satu bubuh folder berdasarkan tajuk movie. Joker contohnya. Letak Joker kat grup ni. Siapa? Letak dalam folder. Buat folder dulu. Apa? My name is Khan. Okay. Okay. Folder berdasarkan tajuk movie. Boleh ke tak boleh ni? Ni draft dulu saya akan tengok. Sebab saya percaya mungkin adik-adik masih lagi dalam belajar kan. Mungkin kurang mahir lagi. Nanti saya akan tengok dan perbaiki. Bantu anda untuk baiki. Okay? Madam. Ya. So submit dekat Padlet tu lah. Padlet guna link Google Drive yang madam. Actually sebenarnya guna Google Drive ni je. Padlet tu saja je saya kasih banyak-banyak kan platform. Okay. Submit dekat sini. Nanti masuk, tekan draft ni dulu. Masuklah dekat Joker. Siapa buat Joker masuk draft. Hantar dalam bentuk Word boleh, PDF pun boleh. Satu lagi sebelum saya lupa. Sebelum saya terlupa. Sekejap. Last. Sian you all. Ada kelas. Sorry. Tak nak ni, tak best. Ni. Kejap. Wait. Macam tak boleh nak. Okay. Sekejap. Yang tadi assignment. Mana pergi contoh? Hilang dah contoh. Instant family. Kat sini. Sekejap deh. Macam lambat pula. Okay, sekejap. Last. Cuk. Make sure buat ikut macam kakak-kakak ni buat. And then dekat teks ni nampak ni. Lurus Pastikan yang kat tepi ni. Yang tepi ni lurus. Kena justify. Nanti you all dekat ni. Macam ni, lurus. Ada yang tak lurus tau. Ada yang tak ni. Contohnya macam tadi. Banyak pula ni tahap pengetahuan. Sekejap saya tengok. Contoh macam tadi ada yang tak lurus. Sekejap ya. Dia kena, teknikal pun kena jaga Maksudnya kena lurus kat tepi tu. Kejap. Lambatnya internet. Nak Saya tunjuklah sekejap je.
Document. Sekejap ya. Oh, Apa dia? Contoh kan? Sekejap ya. Nampaknya? Nampaknya? Sekejap saya cuba copy paste. Sekejap. Kejap. Send you all. Kenapa? Kejap. Tak nak copy paste lah. Sekejap. Yang kalian semua ada kelas kayak gini deh. Sekejap ya. Kesihatan mental. Alah-alah kena kabur. Contoh ya, contoh. Sekejap ya. Kena justify. Maksud justify tu bukan. Sekejap, saya ambil copy. Jangan copy paste tau. Ini contoh. Jangan copy paste bila buat kertas apa-apa assignment. Okay. Nampak? Yang tepi ni kan herut-berut. Nampak tak? Ini nama justify. How to do that? How to justify? Just highlight. And then ni ini saya buat dekat online tau. You all boleh buat kat Word. Ni. Ni yang lurus ni. Nampak tak? Nampak? Tada! Nampak tak ni? Nampak. Justify again. Nampak ni herut-berut. Sekali lagi kita justify. Tada! Okay? Ini technical. Technical ni kena comel-comel. Sebabnya saya tak boleh tengok ni. Herut-herut ni saya tak suka. Okay. Kena make sure. Siapa kawan-kawan yang dapat buat pengenalan, yang simple-simple pengenalan tu kan. You all assign dengan diorang untuk check benda lah ni. Jangan sengit bengit. Pakai tudung pun tak nak sengit kan. Ini buat kerja sengit bengit macam ni. You know. Ini semua image. Gitu. Okay. Ini saya sangat sakit mata. Boleh buatkan markah anda kurang kalau teknikal Caca Marba. Itu saja. Saya harap anda semua faham. Saya harap anda semua dah tengok movie. Okay, kalau ada tanya doktor movie 99 Langit ni ada banyak version. Tengoklah mana-mana version. Okay. Pilih salah satu, decide dengan member you all. Tengok yang version yang pertama ke, kedua ke, tiga ke, 10 ke. Pilih satu saja version and semua tengok benda tu. Okay. Nanti dah siap ni nak tengok version yang lain-lain tu, suka hati korang. Okay. Tengok and then keluarkan. Okay. Senang ambil nak keluarkan isu apa. Jamilah, Jamil nak keluarkan isu apa. Nanti bincang. S2 nanti kelas 1 jam nanti bincang. Okay. Boleh dah start buat dekat template yang saya sediakan. Nanti jangan ambil pula template ni, buang. Okay. Faham tak faham? Ada soalan? Faham. Okay. Kalau ada soalan, tanya kawan-kawan anda dalam ni. Jangan tanya saya dah. Saya dah habis dah ni. Okay. Kalau anda kata ada benda yang saya tak terbuat, tertinggal, and then baru you boleh message saya. Okay. Faham? Faham. Okay. Alhamdulillah. Okay. Harapnya anda semua faham. Dah tak record dah. Record tu. Stop. Record. Sekejap saya nak stop.